Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, perkara-perkara begini kita dah selalu dengar ceramah, selalu dengar dah kuliah. Tetapi sebab apa kita masih belum hafal dan masih belum beramal? Kerana sikap bertangguh. Kalau nak kata kita malas, kita rajin perkara-perkara yang lain. Kita bukan malas, bukan seorang yang pemalas, tak buat apa, duduk terlentang ni. Tapi ada perkara kita rajin. Rajin pergi jogging, rajin tengok TV, rajin baring-baring, rajin makan. Macam-macam lah kita rajin. Subhanallah. Tetapi kerana sikap bertangguh, lagi-lagi bila nak buat baik memang tangguh. Habis je live ni, apa yang kita rancang, kita terlintas sebelum ni, terus buat. InsyaAllah. Nanti kalau saya pun kena buat, nanti kita share. Jadi tuan puan sekalian, kalau tak ada printer susah jauh, jangan bertangguh juga. Apa dia? Antara benda yang saya nak buat terus lepas ni, insyaAllah tak tangguh, saya kan nak print bacaan. Contohnya, tuan puan mungkin tak terfikir kan, saya nak scan ataupun nak print lah, saya cari ikut internet ke. Contohnya saya nak lancarkan hafalan surah Yasin. Dah lama dah saya terfikir ni surah Yasin ni dibuka. Sama ada saya nak print ataupun nak scan, kan scan lepas tu print, ataupun cari dalam internet lepas tu print. Saya nak tampal di ruang utama rumah. Nak tampal. Saya fikir kalau ataupun pilih buat ayat besar-besar, adjust cari dalam internet yang kita boleh print. Maksudnya kalau yang ni kan jadi kecil juga, tapi mungkin satu page tu 10 muka surat, 10 ayat saja. Contoh besar-besar, daripada jauh pun kita dah nampak. Lepas tu saya nak tampal di ruang, ada ruang yang mana anak-anak dan saya suami isteri juga akan lalu kawasan tu. Jadi bila lalu je berhenti sekejap. Maksudnya perkemaskan bacaan. Dan semua ahli keluarga kena buat perkara yang sama. Dan kita ada target 2 minggu untuk lancarkan hafalan Yasin. Contoh. Jadi bila diorang teragak, diorang tengah hafal-hafal, diorang lupa, diorang pun pergi berdiri depan tu. Perkara ni dah lama saya niat, tapi saya tak buat-buat. Dah habis Yasin, surah apa pula? Contoh. Ataupun ada doa-doa baru, zikir-zikir baru. Jadi print je terus, tampal. Sebelum ini saya memang dah ada buat contoh zikir tu. Contoh zikir tu kan. Cik tak nampak Contoh zikir tu saya tampal. Ini ialah saya bukan tampal di ruang ni saja, ada banyak tampal. Saya ada tampal di, bukan sini je, sini, bilik, lepas tu kat dapur. Sampailah zikir yang baru saya beramal ni dah jadi sebati. Dan bila anak-anak lalu pun dia pun dah ingat. Contoh lain, doa lepas wuduk. Tuan puan sekalian, doa lepas wuduk kan. Subhanallah, ada orang, ada anak, ada ibu ayah, kalau tak buat macam tu, dia tak ingat. Sebab tak ingat tu, dia jadi tak baca. Tuan puan sekalian, hadis Nabi baca doa selepas wuduk tu hadis sahih. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek tu je tuan puan sekalian. Nabi kata apa? Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Kalaulah kita nak pastikan diri kita, suami, anak-anak semua masuk syurga, berkumpul balik kat syurga, kita mesti pastikan istiqamah setiap kali ambil wuduk untuk solat tu baca doa ni. Nabi kata apa? Akan dibuka 8 pintu syurga bagi orang yang ambil wuduk lalu baca doa tu. Doa apa? Pendek je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita nak tambah, subhanallah, sebagaimana doa menurut riwayat yang lain menyebutkan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal salihin. Tolong tengok ceramah saya yang lepas, banyak kali dah saya ulang. Doa tu kalau kita baca lepas wuduk akan dapat apa? Dibuka 8 pintu syurga. Untuk kita dibuka 8 pintu syurga. Dan sebahagian para ulama mensyarahkan, maksud dibuka 8 pintu syurga ni antaranya adalah kita akan dipermudahkan melalui jalan-jalan ke syurga hari ini. Maksudnya di dunia Allah permudahkan jalan kita untuk menempuh jalan ke syurga. Masa Allah permudahkan kita untuk beramal soleh, Allah akan permudahkan kita buat ibadah, Allah akan ringan dan sihatkan tubuh badan kita untuk buat ketaatan. Maksudnya di situ, dengan kita beramal doa tersebut, Allah akan permudahkan kita istiqamah. Jadi kena bermula dengan istiqamah perkara kecil sebelum nak istiqamah perkara besar. Jadi saya percaya ada dengan kita yang nak print kan, nak buat, mungkin ada kata Ustaz Zau masih tak ada printer. Anda boleh usaha, sebenarnya ada banyak kedai yang sediakan print. Mungkin usahakan PKP ni cuba hubungi kedai tu, dia buat tak servis tu, cuma kita ambil dekat pintu. Maksudnya nak 1000 daya. Sama juga ramai orang nak hafal
Sayyidul Istighfar tu. Yang mana Nabi kata siapa yang mati, dicatat baginya bakal penghuni syurga. Itu pun hadis sahih tuan-puan sekalian. Berapa tahun lagi? Umur dah 30, 40, 50 tak hafal lagi Sayyidul Istighfar tu. Perlu berapa tahun lagi untuk hafal? 60 tahun lagi? 70 tahun lagi? Berapa tahun lagi? Akhirnya mati. Tak sempat nak apa? Nak jadikan amalan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi Sayyidul Istighfar, lalu dia mati di antara waktu pagi hingga pada waktu malam sebelum maghrib, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib, kan waktu maghrib tu masuk air, jika dia mati pada malam tersebut, waktu tidur ke mati, waktu jaga ke mati, tak tahulah sebab apa meninggal tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah. Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu akbar. Nabi sebut itu Sayyidul Istighfar yang bermaksud penghulu istighfar. Istighfar paling pendek astaghfirullah. Panjang sikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Panjang sikit lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Contohlah kalau ada yang tambah. Tuan-puan sekalian, kalau saya nak kupas berkenaan dengan kelebihan istighfar, ada buku khas. Kelebihan istighfar, manfaat istighfar, fadilat istighfar. Masya-Allah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, perkara-perkara begini kita dah selalu dengar ceramah, selalu dengar dah kuliah. Tetapi sebab apa kita masih belum hafal dan masih belum beramal? Kerana sikap bertangguh. Kalau nak kata kita malas, kita rajin perkara-perkara yang lain. Kita bukan malas, bukan seorang yang pemalas, tak buat apa, duduk terlentang ni. Tapi ada perkara kita rajin. Rajin pergi jogging, rajin tengok TV, rajin baring-baring, rajin makan. Macam-macam lah kita rajin. Subhanallah. Tetapi kerana sikap bertangguh, lagi-lagi bila nak buat baik memang tangguh. Habis je live ni, apa yang kita rancang, kita terlintas sebelum ni, terus buat, terus buat. InsyaAllah. Nanti kalau saya pun kena buat, nanti kita share. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tak ada printer susah jauh, jangan bertangguh juga. Apa dia? Tulis. Kalau kita tulis, contoh surah Yasin, kita follow saja walaupun tak reti, follow pada kertas A4, tulis dengan marker ataupun dengan pen. 8 hari habis. 8 hari, 10 ayat sehari, kita tulis 10 ayat sehari, habis. Lepas tu tampal di satu ruang rumah. Bila lalu je, macam kita pun tengok sekejap. Tuan-puan sekalian, apa yang mata lihat, ada orang bila dia hafal gini. Tapi hafalan sangat cepat masuk bila kita melatih mata selalu lihat. Lalu tengok sekejap. Sebab kita kerap lihat, dia adalah bentuk visual. Dia akan masuk ke minda yang dalam, ingatan yang dalam. Subhanallah. Itu antara kaedah saya menghafal daripada sekolah menengah sampai saya belajar ni siapa. Masya Allah, saya banyak guna kaedah menulis dan melihat. Kalau saya hafal ayat Quran, surah ataupun ayat hadis ke, hafal apa ni lah kan, baca sampai Mesir. Kalau untuk satu subjek tu berbuku-buku tulisan tu. Maksudnya cara saya hafal, saya tak boleh hafal mulut saja, saya kena tulis, tengok, tulis, ulang lah sampai 10 kali. Dan insya-Allah ingatan tu lebih lama. Sebab apa? Kita hafal guna mata, ialah guna mulut, guna telinga. InsyaAllah walaupun lambat sikit tapi ni. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak tulis dulu hari ni. Contoh Sayyidul Istighfar tadi. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika.